Assalamualaikum and hi everyone. Jadi saya mendapat banyak persoalan daripada ramai cikgu yang menggunakan sistem kehadiran yang telah saya buat sebelum ni, iaitu eHadir version 3 ni. Saya tunjuk contoh kat sini. Okey, ini eHadir version 3 dan saya rasa ramai yang menggunakan sistem ni. Dan persoalan yang ramai tanya adalah bagaimana nak tambah bulan, sebab yang saya buat awal-awal tu dia tak ada bulan Jun, bulan Julai, bulan Ogos, sebab kita tak expect PKP sehingga sekarang kan. Jadi untuk hari ni kita akan explore lah bagaimana untuk kita tambah bulan-bulan lain, kita buat perubahan dan sebagainya. Jadi ada beberapa cara untuk kita buat ni. Yang pertamanya, kita perlu buka Google Sheet terlebih dahulu. Jadi kita cari Google Sheet mana data kita. Macam saya dah buka kat sini. Okay, ini adalah data murid. Okay, daripada form responses dan hari tu tak silap saya kita ada buat Februari, Mac dan April kan. Okay, ni saya dah tukar pada Mei yang ni. So sekarang ni kita ada bulan Jun. Okay, dan kita nak tukar kepada bulan Jun. Jadi cara paling mudah adalah dengan kita duplicate. Okay, duplicatekan sheet yang dah ada kepada bulan Jun. Jadi tengok kat bawah ni ada Mei, Mac, April. Disebabkan oleh murid kita mungkin sama je. Kalau tak sama pun kita just tambah lah. Kita just klik sini dan klik duplicate. Jadi dia akan ciptalah satu sheet baru yang sama dengan April. Cuma sekarang ni kita bagi nama April ni kepada Jun contohnya. Jun. Okay. Dan sekarang apa yang perlu cikgu buat? Hanyalah tukar di atas ni. Okay. Tukar tarikh di atas ni. Okay. Kalau tengok dekat sini. Okay. Tarikh yang diberi ni adalah bulan April, bulan 4 bulan April. Jadi kita nak tukar kepada bulan Jun. Okey, jadi saya zoomkan sikit supaya boleh nampak dengan lebih jelas. Saya full screen lah. Okey, jadi kita just tukarlah. Hari tu kita start kelas 13 Jun untuk saya. 13 Jun, jadi saya type je 13/6/2021. Okey, dah kan 13/6 macam ni. Okey, dan saya just drag lah untuk 5 hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5 hari pertama. Okey, kemudian tengok automatic terus masuk kehadiran untuk bulan Jun. Okey, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, okey 18, 19 adalah hari Minggu. Dia start pula 20. Saya type 20/6. Okey, dan saya drag benda yang sama je. Saya drag untuk 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5 hari. Jadi 25 dan 26 adalah hujung minggu. Saya start balik 27. 27/6. Okey, saya drag 27, 28, 29, 30, 31. Oh tak, 31, 1/7. Tak apalah sampai 1/7. Dan yang ni semua kita nak delete lah sebab tak guna. Jadi saya just delete sahaja kolom U and Y. Okey. Lepas tu kita check kita punya formula betul ke tak. Okey, macam average ni mesti F2 ke T2 lah. Betul, tak ada masalah. Okey, yang ni pun sama sampai ke T saja. Dia dah ubah dah, tak ada masalah. Okey, kalau misalnya kita nak tambah kolom pun boleh. Tapi saya nasihatkan kita ambil daripada bulan yang kata dah banyak hari. Dan kita dah fikir yang tu. Sebab lebih mudah kita delete kolom daripada kita tambah kolom. Kalau kita tambah kolom, kemungkinan akan ada sedikit perubahan dari segi formula. Okey. Dah pun siap buat benda tu, kita pergi pula dekat jumlah. Okey, dekat jumlah. Okey, jadi Februari ni tak ada. Jadi reference macam ni. Okey, jadi kita nak tukar lah. Okey, saya nak buang yang bulan Mac ni. Saya nak buat Jun contohnya. Okey, peratus. Ataupun nak mudah kita tambah yang barulah. Okey, Jun. Nanti kita baiki yang tu. Jun dengan peratus Jun. Okey, jadi untuk buat Jun ni, pertamanya, paling mudah adalah kita copy sahaja formula yang ada. Kita tengok ada April ni. April dah ada formula. Jadi kita copy dahulu formula ni. Kita copy, Ctrl C. Dan kita letak dekat Jun. Okey, Ctrl V. Okey, lepas tu kita ubah. Ada beberapa perkara yang kita kena ubah. Yang pertamanya adalah dia punya nama.
Okey, tadi nama sheet kita adalah April, sekarang nama sheet baru adalah Jun. Jadi kita tukar April kat atas ni. Okey, harap boleh nampak. April kita tukar kepada Jun. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang C2C tak berubah. Yang keduanya kita nak tengok ni. Jun CBA. Ini adalah dia punya range dekat mana dia nak cari data. Okey, untuk ubah ni kita kena tengok pada sheet Jun kita. Okey, kita tengok balik pada sheet Jun kita. Dan kita tengok, dia mesti start dengan nama panjang kat sini nama. Dan dia habis dekat mana. Okey, dia habis dekat sini kolom V. Kolom V. Jadi kita ubah kepada kolom V yang paling akhir sekali. Jadi balik pada formula ni. Jun CBA tukar pada Jun V sahaja. Okey, Jun V, enter. Yang kedua, kita kena tahu. Okey, jumlah Jun berada dekat kolom yang keberapa. Okey, daripada C. Jadi kita bilang sahaja. 1, daripada C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi dia berada pada kolom yang ke-19. Okey. Jadi kita pun ubah nombor seterusnya 24 kepada 19. Okey. Jadi dah pun keluar untuk jumlah bulan Jun. Dan ini juga cikgu boleh buat untuk baiki sekiranya ada masalah macam ni. Okey, kalau ada masalah macam ni pun cikgu boleh baiki. Okey, jadi dah pun siap untuk yang ni. Kemudian kita nak pergi pada peratus Jun, jadi kita copy sahaja formula yang sama. Cuma kali ni kita ubah peratus ni saja. Peratus berada ke kolom yang ke-20 lah sebab sebelah dia. Di enter saja, dia dah pun jadi. Okey. Kenapa keluar kosong-kosong apa semua macam ni? Sebab ini dalam bentuk bahagilah. Jadi kalau nak tukar pada bentuk peratus, kita boleh sahaja klik pada format as percent. Tapi sebab kita nak masuk data studio lepas ni, jadi sebenarnya ini tak perlu. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi kepada data studio. Untuk cikgu tambah Julai pun benda yang sama cikgu. Untuk tambah Julai pun benda yang sama. Okey, sekarang kita nak pergi kepada data studio. Okey, saya buka ini data studio kelas. Okey, saya klik pada edit dahulu. Okey, lepas edit, saya pergi dekat page kat sini. Okey, harap cikgu nampak. Ni ada page kat sini. Okey, and then cikgu boleh copy mana-mana page yang ada bulan ni. Contohnya saya nak copy page nombor 7 lah. April M3M4 ni. Saya klik sahaja pada button 3 ni, 3 titik ni dan saya klik duplicate. Okey, dia akan duplicate dekat bawah sekali. Dan saya renamekan dia kepada Jun. Jun. Okey, macam tu. Okey. Jadi saya masuk Jun dan saya nak tarik ke atas ni. Ni bar, dua bar ni kita boleh tarik page ni supaya naik ke atas lah ataupun ke bawah. Okey, bila dah sampai dekat Jun, ni paparan Jun yang kita duplicate dari April. Jadi kita boleh ubah nama kat sini. Ni saya nak bagi nama barulah, PDPR Jun contohnya. Nak cantik sikit, 2021. Okey. Kemudian yang kita nak ubah balik adalah benda ni. Okay, sekarang ni dia berada pada bulan April sebab kita copy daripada April. Sekarang kita nak tukar kepada bulan Jun. Apa yang kita perlu buat adalah klik pada data source dekat sini. Nampak data source ni. Klik dekat situ. Dan kita tambah add data. Nak tambah data baru sebab kita ada sheet baru. Add data. Okay, pilih Google Sheet. Okey, ambil Google Sheet yang kita tadi. Macam saya namanya kelas Kak Jan. Dan saya ambil yang worksheet yang kita baru buat iaitu Jun. Okey, dan klik add. Okey, jadi automatik sekarang ni dia masukkan data untuk bulan Jun. Sekiranya ada data yang tidak ada kat sini. 13 ada, 14 ada, 15 ada, 16 ada, 17 ada, 20, 21, 34 ada. Dan kita nak tambah lagi. Nak habiskan satu bulan Jun ni terus dalam satu table sahaja. Okey, kita tengok dekat sebelah sini.
ini apa yang dipaparkan pada table ni berada dekat dimension. Okay, nampak tak? Dia ikut nama dulu, kemudian 13.6, 14.6, dia ikut. Jadi dimension ni adalah yang menentukan apa yang dipaparkan pada table. Sekiranya kita nak buang mana-mana dimension, nak buang contoh 13.6 ni kita cuti. Kita hari Ahad kita cuti. So kita buang 136 ni, ada button delete kat sini, kita delete saja. Okay, dan automatik dia akan buang dekat paparan table ni. Sekiranya kita nak tambah, silap 13 bulan tak cuti. Jadi kita just ambil saja daripada available fees. Yang paling kanan ni ada available fees. Kita ambil 13.6 dan kita drag masuk. Okay, nak masuk kat sini. Dah pun ada balik. Dan kita nak tambah dimension sampai habis. Sampai habis bulan 6. Jadi ambil saja 27. Masuk ke dimension. 28 masuk ke dimension. 29 masuk ke dimension. 30 masuk ke dimension. Okey, dah pun masukkan. Okey, sekarang nampak tak lawa lah pula. Dia jadi tepi macam ni. Jadi kita pergi dekat style. Pergi dekat style. Okey. Kemudian pergi bawah sekali. Dan tengok column 12, 13 and 14. Dia berada dekat left ni. Kita buat pada center. Center dan center. Okey. Dah pun jadi. Dan sekarang kita nak susun balik table ni biar jadi seragam. Cikgu boleh klik kanan. Okey, resize column. Dan boleh klik pada fit to data. Jadi dia akan resize balik column ni. Jadi cantik sikit lah. Okey. Ada cikgu tanya saya, kenapa ada null ni? Null ni, nampak tak null ni? Kenapa ada null ni? Tak lawa lah ada null kan? Jadi, ada null ni disebabkan oleh kita ada ruang kosong dekat worksheet kita. Jadi, balik pada worksheet. Okay, balik pada sheet June ni. Kalau cikgu perasan, okay, nama yang saya buat ni dekat bawah ni ada banyak ruang kosong. Null ni daripada ruang kosong ni lah. Jadi untuk hilangkan null tu, kita boleh delete sahaja ruang kosong ni. Delete. Okay, pergi select daripada 96 ni. Dan pergi paling bawah. 96. Pergi paling bawah. Saya tekan button shift dekat keyboard saya. Klik pada yang last sekali. Klik kanan dan delete rows. Okay. Jadi sekarang bila saya refresh balik data. Okay, tengok kita refresh data. Klik pada more option. Dekat data studio ni more options. Refresh data. Okay, null tu dah pun hilang. Tak ada dah. Okay, ada juga cikgu tanya saya. Murid saya ramai. Kenapa tampak 50 sahaja? Ni sebab paparan data studio kat sini sampai 50 je lah. Kita buat. Okay, kita boleh pergi next page dekat sini. Okay, nampak tak ni? Okay, ada arrow ni. Kita boleh pergi next page tu arrow, dengan klik arrow tu. Okay, saya tak nak macam tu. Saya nak nampak sekali je satu page. Memang tak boleh lah. Tetapi apa yang cikgu boleh buat adalah kita tukar capacity dia. Macam mana? Dengan klik pada table ni. Klik pada table. Cikgu tengok dekat bawah. Nampak tak rows per page? Okay, ni rows per page. Yang ni kita tukar kepada berapa yang kita nak. Okay, contoh kita nak 100. Ataupun 150. Boleh lah. Boleh gunakan rows per page ni. Klik pada view. Sekarang ni kita punya data. Sekarang ni dia ada tab. Dia ada apa ni? Slide ni. Dia ada sliding ni. Kita boleh slide ke bawah data kita. Okay. Kalau saya tak suka sikit macam ni. Okay, susah nak tengok. Okay. Jadi itu adalah cara untuk tambah bulan. Cara untuk tambah bulan. Kemudian ada juga cikgu nak tambah button kat atas ni. Mana macam nak pergi sini, tak ada button. So untuk tambah button mudah sahaja. Kita pergi edit balik. Cikgu ambil mana-mana button yang dah ada ni sebab nak mudah. Ambil sahaja mana-mana button yang ada. Klik pada contoh saya ambil yang ni. Okey, kita copykan button ni. Klik kanan, copy ataupun Ctrl C. Kemudian kita pastekan. Edit, paste ataupun Ctrl V. Okey, kemudian susun button ni kat sini. Okey, dan kemudian kita klik pada insert link. Okey, insert link. Okey, tuliskan nama dia. Contohnya ini adalah PDPR June. Kemudian dekat sini kita pilih dia akan pergi ke mana button ni. Jadi kita nak button ni pergi kepada bulan Jun. Okey, jadi klik apply. Dan dah pun siap. Cuma sekarang ni dia punya format ni tak cantik lah. Dia keluar biru macam ni kan. Nak ubah format.
Sebelum ni saya dah beritahu tapi saya tunjuk sekali lagi. Kita pergi je, kita klik saja pada button ni. Dekat text properties ni, kita ambil balik warna yang kita nak. Contoh saya nak warna putih. Okey, saya klik balik A, warna putih. Okey, lepas tu saya tak nak ni, underline ni. Saya klik underline, saya buang underline. Saya nak ada bold. Oh, memang dah ada bold dah. Okey, dah pun siap. Dah pun boleh gunakan button ni. Jadi, bila kita klik view. Okey, paparan utama. Paparan utama untuk hari ni. Okey, dah ada murid yang masuk. Okey, hari ni adalah 17 Jun. Pergi ke PDPR Jun. Okey, 17 Jun dah ada murid masuk. Dah ada dah. Okey, dah ada dah semua ni. Dah ada. Okey, dah pun boleh nampak. Nak tunjuk ikut kelas. Okey, kita boleh pilihlah kelas yang kita nak. Contohnya 4 SAB saja. Tunjukkan budak 4 SAB saja. Okey, semua 4 SAB keluar. Yang dah masuk hari ni tak ada kelas 4 SAB. So tak ada murid yang masuk. Yang adanya adalah kelas 5 SU 17/6. Jadi dah ada murid yang masuk. Okey. Jadi itulah cara untuk tambah bulan dalam eHadir version 3 yang telah pun saya buat. Dan sekarang kita nak baiki sheet yang lain pula. Sheet yang melibatkan keseluruhan ni. Okay, keseluruhan ni kalau ikut ni yang lama lah. Ada Februari, ada Mac, ada April ni yang lama punya. Jadi kita tak nak guna yang ni lagi. Kita nak guna yang terbaru. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang pertamanya kita edit dulu. Okay. Dan macam saya nak buang. Yang Februari ni apa semua ni saya nak buang. Saya nak buang. Jadi saya just buang lah. Macam mana kita belajar tadi dimension. Kita gunakan ni untuk buang. Dan sekarang kita nak add data baru. Iaitu daripada Jun. Okay. Tapi bila tengok dekat sini. Dia tak ada Jun. Macam mana kita nak cari balik? Padahal tadi kan kita dah buat. Dekat jumlah ni ada Mei. Ada Jun ni Mei yang saya buat tadi. Ada Mei dan ada Jun. Okay. Tapi dekat sini tidak ada Jun. Jadi macam mana kita nak buat? Caranya adalah kita gunakan Manage Edit Data Resources. Okay. Jadi kita pergi dekat atas ni Resources. Kita klik di sini. Kita klik pada Manage Edit Data Sources. Okay. Kita ambil sheet jumlah yang kita ubah. Sebarang sheet yang kita ubah, header yang kita tambah benda baru. Ini caranya untuk kita edit balik. Okay, klik edit kat sini. Klik edit. Dan sekarang kita klik pada refresh fields. Jadi fungsi dekat sini, apabila kita ada buat perubahan dari segi kolom, kita kena tekan refresh field ni. Kita kena buat macam ni, refresh field balik. Dan kat sini dia dah beritahu dah. Okey, jumpa field baru iaitu Mei, peratus Mei dan Jun, peratus Jun. Kita pun klik apply. Okey, beres. Okey, bila dah klik apply, klik finish. Klik close. Dan sekarang ni bila kita klik dekat table kita balik, masih lagi tak keluar. Kenapa? Dia tak refresh data lagi. Jadi cara nak refresh data, ada dua benda yang kita kena buat. Yang pertama kita boleh klik refresh data macam ni. Okey, tengok balik sama ada keluar ke tak. Okey, tak keluar lagi. Jadi kita refresh keseluruhan lagi. Okey, kita refresh je. Jadi klik reload this page. Kita reload balik semua benda. Okey, dan sekarang sepatutnya bila kita klik table. Okey, dah pun ada yang bulan Jun. Yang dah pun ada bulan Jun. Jadi kita masukkan lah. Okey, saya nak masukkan yang pada Mei. Masukkan Mei dahulu. Kemudian saya nak masukkan peratus Mei. Kemudian saya nak masukkan Jun. Kemudian saya masukkan pula peratus Jun. Okey, dah pun siap. Dan macam biasa, cikgu tengok kat atas ni ada NA error ni. Disebabkan oleh kita ada data yang kita tak delete lah. Jadi kalau kita balik semula kepada Google Sheet kita. Okey. Kita tengok dekat bawah ni. Dia ada banyak data ni. Banyak data yang tak delete ni. Jadi kita just delete lah. Macam tadi juga. Kita delete yang kita tak guna. Row yang kita tak guna. Okey. Control kanan. Delete rows. Okey, sekarang. Balik semula pada Data Studio. Bila kita refresh data ni. Okey. Refresh data. Dah pun hilang yang error tadi. Okey. Dan bolehlah kita edit. Kita betulkan row ni, klik kanan. Okey, resize column, distribute evenly ataupun fit to data.
Cuma tak lawa lah kenapa keluar 0.166 semua ni. Kita tak nak macam ni, kita nak dalam bentuk peratus. Jadi macam nak buat bentuk peratus, kita klik sahaja dekat dimension ni, peratus meh, kita klik dekat tanda ni, ABC ni, dia akan jadi pencil. Klik pada pencil dulu. Kita tukar teks ni, type, kepada numeric. Okey, dia tak patutnya dia keluar number kat sini, tapi tak keluar number. Kalau tak keluar number, jangan bimbang. Okey, jangan bimbang. Pergi sahaja kepada resources, manage edit data sources. Okey, pergi dekat jumlah kita tadi. Yang ni jumlah, chart jumlah tadi. Klik edit. Okey, kita ambil yang Mei mana? Peratus Mei. Okey, peratus Mei kita tukar daripada text kepada numeric number kepada persen. Okey, sama juga dengan peratus Jun. Mana peratus Jun? Yang ni peratus Jun, text, numeric, number ataupun persen. Kita ambil persen lah, persen. Tukar persen terus. Okey, kita klik finish, close, dan refresh balik data. Refresh data. Okey, kalau tak jadi refresh data, klik pada F5 ataupun kita reload page ni. Okey, sekarang dia dah pun tukar kepada bentuk percentage. Okey, percentage. Jadi ini adalah cara untuk kita baiki baliklah data yang error. Kita add balik daripada table kita baru add ataupun daripada column kita baru add. Okey, jadi itu saja daripada saya. Selamat mencuba.